Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kaifa halukum jami'an? InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua daripada buku teks tingkatan 5 Maharat Al-Quran. Ad-Darsus Sani. Okay, tajuknya ialah Al-Ibtida' yang bermaksud permulaan. Okay, kita tengok kepada ta'rif Al-Ibtida'. Di mana takrif ni ada lughatan dan istilahan. Kita tengok kepada lughatan yang bermaksud dari segi bahasa. Al-ibtida' ni adalah asyara'u waftitahu syai'i. Yang bermaksud permulaan dan pembukaan sesuatu. Dari segi istilahan, asyuru'u fil qira'ah sawa'un kana ba'dal qat'i awil waqfi, yang bermaksud memulakan semula bacaan. Sawa'un kana ba'dal qat'i awil waqfi ni maksud dia sama ada selepas memutuskan iaitu qata' atau memberhentikan bacaan iaitu waqaf. Okey. Okey, seterusnya aqsam al-ibtida' wa hukmuha ma'at tamsil. Okey, bahagian-bahagian ibtida' dan hukumnya beserta dengan contoh. Okey, pembahagian yang pertama adalah Al-Hasan. Al-Hasan. Al-Hasan ni maksud dia elok. Okey. Al-ibtida' bi kalamin mustaqil yuwaddihu makna. Maksudnya permulaan pada kalimah bebas yang menjelaskan makna yang dikehendaki. Wa hukmuhu yajuz. Maksudnya hukum dia harus. Okey, seterusnya al-qabih. Okey, ibtida' qabih maksudnya tidak elok. Qabih ni maksudnya tidak elok. Al-ibtida' bi kalamin lam yatimmu ma'nahu wa la yajuz al-ibtida'u bih. Al-ibtida' bi kalamin lam yatimmu ma'nahu tu maksud dia permulaan bacaan pada kalimah yang tidak menyempurnakan maknanya. La yajuz al-ibtida'u bih tu tidak harus dimulakan dengannya. Okey, itu dua pembahagian ibtida' beserta hukumnya. Okey. Seterusnya al-ma'lumat al-idhafiyah. Maklumat tambahan. Idza kana al-ibtida'u fi awwalis suwar ba'da al-qat'i fa'ala al-qari' an yasta'iz wa yubasmil. Okey, maksud dia apabila memulakan bacaan pada awal surah selepas qata' fa'ala al-qari' an yasta'iz wa yubasmil. Okey, maka hendaklah pembaca itu membaca yasta'iz iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yubasmil dan bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu maklumat tambahan yang pertama. Maklumat tambahan yang kedua, wa idza kana al-ibtida'u min wasati suwar falil qari' at-takhir bainal ityan bil basmalah aw adamul ityan biha ba'dal isti'azah. Okey, maksud dia apabila memulakan bacaan daripada tengah-tengah surah falil qari' at-takhir, maka pembaca hendaklah boleh memilih untuk membaca basmalah atau adamul ityanu biha ba'dal isti'azah atau tidak membaca basmalah selepas isti'azah. Okey, faham kan?
Okey, sekarang kita masuk kepada pembahagian al-ibtida' al-hasan. Al-ibtida' al-hasan ni dia terbahagi kepada salah satu aqsam. Dia terbahagi kepada 3 bahagian pula. Okey, kita tengok bahagian yang pertama adalah ibtida'un tamun. Maksud dia adalah permulaan yang sempurna. Okey, kita tengok kepada isinya. Al-ibtida'u bikalamin mustaqillin tamin la yata'allaqu bima qablahu lafzan wa makna. Yang bermaksud memulakan bacaan dengan kalimah yang bebas, yang difahami maknanya. Okey, kemudian la yata'allaqu bima qablahu lafzan wa makna tu maksud dia yang tidak berkait dengan lafaz dan makna sebelumnya. Okey, ni kita tengok contoh pula. Macam mana ibtida' tam. Okey, contohnya al-ibtida' biqaulihi ta'ala wazkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Memulakan dengan firman Allah Ta'ala wazkur akha 'adin. Okey, kenapa dikatakan sebagai permulaan yang sempurna? Kerana li'anna hadhil ayah ibtida'un liqissati Hud alaihi salam wa qaumihi. Kerana ayat ini adalah permulaan bagi cerita Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya. Dia baru nak start cerita. Dia tak ada kaitan pun dari segi lafaz dan makna sebelumnya. Okey. Okey. Pembahagian ibtida' hasan yang kedua, tadi yang pertama ibtida' tam. Okey, yang kedua ibtida' kafin. Maksud dia permulaan yang mencukupi. Okay, kita tengok apa dia. Al-ibtida'u bikalamin mustaqillin tammin lahu ta'alluqu bima qablahu min haitsul ma'na dunal lafzi. Memulakan bacaan dengan kalimah yang difahami maknanya dengan sempurna. Dia berkait dengan ayat yang sebelumnya pada makna, tidak pada lafaz. Okay. Ini contoh ya. Al-ibtida' biqaulihi ta'ala. Memulakan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Dia mula dengan ayat tu kan. Li'annahu yata'allaqu min nahiyatil ma'na bima qablahu min qawlihi ta'ala. Okay, kerana ia berkait dari sudut makna dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Okey. Itu ayat berkaitan tentang ibtida' kafin. Ingat ibtida' kafin ni dia berkait dengan ayat sebelumnya tu, berkait dari segi makna, tidak pada lafaz. Itu contoh ayat dia tu, kena ingat Okay. Okey, seterusnya pembahagian ibtida' hasan yang ketiga adalah ibtida' hasan juga nama dia. Okey, senang nak ingat. Kita tahu dah maksud ibtida' hasan ni adalah permulaan yang elok. Okey, kita tengok dia punya point dia. Al-ibtida'u bikalamin yufidu al-ma'na. Maksud dia memulakan bacaan dengan kalimah yang memberi makna. Walakinnahu ghairu tamin lita'alluqihi bima qablahu lafzan wa makna. Tetapi tidak sempurna kerana masih berkait dengan lafaz dan makna sebelumnya. Okey. Contohnya memulakan bacaan al-ibtida' biqaulihi ta'ala. Memulakan bacaan pada wal ansab wal azlam ba'dal waqfi. Selepas berhenti pada min amali syaitan. Okey.
Okay, contoh ayat penuh dia. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Okey. Kenapa kita dekat ayat ni kita sebut sebagai ibtidak hasan? Kerana lita'alluqi rijsun lafzan wa ma'na bima qablahu lil ataf. Kerana berkait dengan kalimah rijsun dari segi lafaz dan makna ayat sebelumnya lil ataf, kerana ada ataf kat situ. Okey, ataf ni apa? Ataf ni adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dengan melalui perantara huruf ataf. Itu ataf. Ada waw ataf kat situ kan? So sebab itulah dia kata rijsun ni adalah berkait dari segi lafaz dan makna dengan yang sebelumnya. Okey. Itu adalah ibtidak hasan. Dia memberi makna tapi tak sempurna kerana masih berkait dengan lafaz dan makna sebelumnya. Okey. Okey. Ini yang terakhir daripada bab al-ibtida'. Tadi kita dah belajar tentang kita dah tahu tentang pembahagian al-ibtida'. Ada dua kan? Yang pertama al-ibtida' hasan, di mana pembahagian dia ada tiga pula, iaitu ibtida' tam, ibtida' kafin dan ibtida' hasan. Okey, sekarang ni kita tengok pula pembahagian ibtida' yang kedua, iaitu al-ibtida'u al-qabihu. Okey, maksud dia permulaan yang buruk, tak elok lah. Okey, apa dia punya point? Al-ibtida'u bikalamin la yatimmu ma'nahu. Okey, maksud dia memulakan bacaan dengan kalimah yang tidak sempurna maknanya. Lita'alluqihi asyadid bima qablahu lafzan wa ma'na. Kerana ada kaitan yang kuat dengan yang sebelumnya dari segi lafaz dan makna. Au al-ibtida'u bikalamin yufidu al-ma'na al-fasid. Atau memulakan bacaan dengan kalimah yang memberi makna yang rosak. Wala yajuzu al-ibtida'u bih. Dan tidak harus memulakan dengannya. Okey, ingat tak harus memulakan dengannya. Okey, kita tengok contoh ayat Quran. Contohnya al-ibtida' bilafzai Uzairun ibnullah wal Masih ibnullah dalam surah Taubah ayat 30. Okey, memulakan dengan dua lafaz ni, iaitu Uzairun ibnullah dengan al-Masih ibnullah dalam surah Taubah. Kenapa dikatakan tidak sempurna makna? Kenapa dikatakan al-ibtida' qabih dekat dua kalimah ni? Okey, kita tengok ni contoh ayat penuh dia. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Okey, yang Ustazah merahkan tu tak elok berhenti mulakan ayat dekat kalimah tu. Kerana apa? Li'anna fihi fasadun fil makna. Kerana memulakan padanya merosakkan makna. Ma'a su'il adabi ma'allah. Serta buruk adab pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sahaja jenis al-ibtida' yang kedua tadi, iaitu al-ibtida' al-qabih. Okey, itu sahaja berkaitan dengan tajuk yang kedua dalam buku teks tingkatan 5, iaitu tajuk al-ibtida'.
Okey, Ustazah harap semuanya boleh faham tajuk Al-Ibtida' ni. Kalau ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, boleh tanya Ustazah terus ataupun mana-mana guru yang mengajar maharat. Uh, itu sajalah daripada Ustazah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.